Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. باب تزكية النفس أي هذا باب في بيان تزكية النفس. Bermula ini ialah satu bab pada menyatakan dan menerangkan penyucian jiwa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Faslun ay hadha faslun. Bermula ini satu fasal. Minal wajibatil qalbiyyati al-imanu billahi wa sifatihi al-thubutiyyati was-salbiyyati. Sebahagian daripada sifat-sifat wajib sebahagian daripada kewajipan-kewajipan minal wajibati jar majrur sifat al-qalbiyyati ay al-mansubati ilal qalbi, yang dinisbahkan kewajipan itu kepada hati, ialah mubtada' muakhar al-imanu billahi, beriman dengan Allah Ta'ala, jar majrur, ataf wa sifatihi wa sifatillahi, dan juga sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Sifat bagi sifatihi as-subutiyati, yang sabit iyo, yang dibangsakan kepada sungguh dan sabit. Was-salbiyati, dan juga sifat salbiyah, sifat yang menunjukkan ternafinya perkara yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Salbiyatun as-salbu bimakna al-insilabi. Nafi dengan makna ternafi, bukan menafikan. Bukannya menafikan sifat yang tidak layak, tetapi ternafinya sifat yang tidak layak bagi Allah. Wa bima jaa, ataf kepada billahi ay al-imanu, beriman ia, bima jaa, dengan barang yang membawa datang ia, yang datang ia barang, anillahi jar majrur daripada Allah Ta'ala. Wal imanu ataf al-imanu, dan juga beriman bi rasulillahi, dengan rasul Allah. Bi rasuli jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Maka kata syarih hafizah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, faslun as-sifatul mahmudatu wal mazmumatu. Sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji ia sifat-sifat tu. Wal mazmumatu, dan sifat-sifat yang dikeji akan sifat-sifat.
Minal wajibati sebahagian, min litab'id, sebahagian daripada perkara-perkara wajib, al-qalbiyati ay al-mansubati ilal qalbi, yang dinisbahkan kewajipan-kewajipan itu kepada bangsa hati. Ialah al-imanu, mubtada muakhar, ialah beriman billahi, dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala itu maknanya ay biwahdaniyatihi, alih tak ada pada selepas waw. Bukannya biwah, tapi biwahdaniyatihi. Alih itu lebih. Dengan keesaannya, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebiasaannya bila berkait dengan keimanan pada Allah, berkait dengan keimanan dari sudut keesaan Allah. Dan sebenarnya wahdaniyah itu lebih umum daripada sifat-sifat lain, iaitu wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala, dia berkait dengan zat Allah. Ada keesaan Allah Ta'ala, dia berkait dengan sifat Allah. Ada keesaan Allah Ta'ala yang berkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tijanud Darari, kita pun dah khatang dah kitab Tijanud Darari, kita dah baca habis dah, katanya sifatul wahdaniyati asyrafus sifati. Sifat keesaan Allah Ta'ala itu ialah sifat yang paling mulia di kalangan sifat-sifat lain, sehingga dinamakan tauhid, salah satu daripada bidang ilmu akidah ni dinamakan ilmu tauhid. Tu. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah as-subutiyati ay al-mansubati ila thubuti, yang dinisbahkan akan sifat-sifat itu kepada bangsa sungguh. Was-salbiyati, ataf kepada as-subutiyah, dan sifat-sifat Allah yang dibangsakan kepada ternafi, ay al-insilab, iaitu ternafi ma la yaliku bihi, perkara yang tidak layak bagi Allah. Qala Aliyun, telah berkata la fa'il Aliyun al-Muniriyu, sifat Ali yang dibangsakan kepada Munir, fi Tuhfatil Wafiyati, dalam kitabnya sifat ajar majrur Tuhfatil Wafiyah. Cuma musannif kita, pentahqiq kita kata lam aqif alaiha, aku tak jumpa apa yang dikata ni dalam kitab tu. Imam Ali Al-Muniri ni ialah namanya Syihabuddin Ali Al-Muniri Asy-Syafi'i. Dia orang mazhab Syafi'i lah. Wafat pada tahun 126 Hijrah, zaman salaf. Makna mungkin dia hidup zaman Imam Syafi'i lah ni. 1261. 1261. Lama dah. 1261 Hijriah. Dah mutaakhirin dah lah. Risalahnya yang bernama At-Tuhfatul Wafiyatu fil Masailil Fiqhiyah. Masih ada dalam manuskrip. Faidatun. Inilah yang dia kata ni, yang pentahqiq kata tak jumpa benda ni. Faidatun ay hadhihi faidatun. Bermula ini satu faedah. Arkanul imani arba'atun. Arkanu mubtada, al-imani mudhafu ilaih, arba'atun khabar. Bermula rukun-rukun iman itu 4 perkara. Jadi walaupun tak ada dalam kitab tu, tak jumpa contohnya, tapi benda yang disebut ni betul lah, bukan benda yang salah. Iaitu rukun iman tu 4. Ay ya'lama anna Allah Ta'ala wahidun la thaniya lahu, ay lillah. Ay ya'lama, iaitu takwil masdar badal arba'ah. Ay ya'lama, bahawa mengetahui ia seorang, maf'ulun bih, anna Allah, bahawa saja Allah, isim anna, Ta'ala, maha tinggi ia, hal bagi Allah, khabar anna, wahidun as-sa'iya, la thaniya lahu, tidak ada sama sekali baginya, bagi Allah tu jumlah tu khabar yang kedua anna. Tidak ada yang kedua, lahu baginya, bagi Allah. Yang keduanya alimun la jahla ma'ahu, ataf kepada kata, bukan ataf lah,
Khabar yang ketiga bagi anna Allah Ta'ala alimun, yang alim, la jahla ma'ahu, yang tidak ada sama sekali sebarang kejahilan. Isim la linafil jinsi, ma'ahu ay mawjudun sabitun, khabar la linafil jinsi mahzuf, ma'ahu ma'allahi, beserta dengan Allah. Yakni kealiman dan pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak disertai bersamanya jahil. Kita, pengetahuan kita ada disertai juga dengan jahil. Qadirun, khabar yang keempat, qadirun, yang ini pula qadir, maha suci, maha berkuasa ia Allah. Qadirun ay zatun muttasifun bisifatil qudrah, satu zat yang bersifat dengan sifat berkuasa. Alimun ay zatun muttasifun bisifatil ilmi, satu zat yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Qadirun la ajza ma'ahu, jadi kita buat la thaniya lahu tu sifat wahid boleh juga. Kerana al-jumlatu ba'dan nakirati sifatun. Wahidun, asa yang tidak ada sama sekali dua baginya, bagi asanya Allah tu. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pengetahuan yang tidak ada sama sekali sifat kejahilan bersamanya, bersama alim itu. Qadirun, lagi pula Allah bersifat dengan sifat kudrat yang tidak ada sama sekali lemah bersamanya, bersama qadir. Begitu. Adlun khabar anna, lagi pula adil ia, lau jawra ma'ahu ma'al adli, yang tidak ada sama sekali ketidakadilan, ma'ahu bersamanya, bersama adil. Bila kita tidak adilan, makna ada kezaliman di situ. Bukan. Kalau tidak ada keadilan di situ, mana ada benda yang ada benda yang tak kenalah pada Allah Ta'ala tu. Jadi sifat yang sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala itu adalah antaranya adil. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak adil, kita akan kata lawannya adalah zalim. Zalim itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Intaha kalamu aliyin al-muniri. Ini benda yang wajib pada nisbah hati yang pertama, beriman dengan Allah. Ini dari sudut akidah lah. Yang keduanya dengan beriman wa bima jaa anillahi, dan dengan barang yang datang ia barang daripada Allah. Apa itu barang? Bayan bagi ma minal amri ataf wan nahyi, dan juga daripada suruhan dan juga larangan. Kita wajib beriman dengan suruhan dan larangan itu datang daripada Allah, sama ada melalui Al-Quran ataupun hadis. Syariat hakikinya Allah Ta'ala, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul hanya syariat majazi. Tu yang kedua. Yang ketiganya, kenalah dia tu wajib isbah hati itu, wal imanu bi rasulillahi, dan beriman dengan utusan Allah. Imanu ta'aluk pada ba. Lagu mana beriman dengan utusan Allah? Bi ayyuqirra, dengan sekira-kira bahawa mengakui ia seorang, bi anna sayyidana Muhammadan rasulullahi wa nabiyyuhu wa nabiyyullahi, dengan sekira-kira bahawa mengaku ia seorang, dengan bahawa penghulu kami, padahal Muhammad itu khabar anna Rasulullah, ialah utusan Allah, ataf wa nabiyyuhu wa nabiyyullah, dan nabi Allah. Ini dia panggil min atfil am alal khas, daripada ataf am ke atas khas. Yang khasnya bukan, betul lah, yang khasnya ialah Rasulullah, nabiyuhu itu am. Min atfil am alal khas, tidak semua nabi itu rasul, semua rasul itu nabi, umum khusus mutlak. Lepas tu bila mengaku Nabi SAW itu Muhammad adalah Rasul dan Nabi, maka automatiknya apa yang dibawa oleh Rasulullah daripada Nabi-Nabi lain juga diterima. Tu dia panggil lazim malzumnya. Yang keempatnya, wa bima jaa an Rasulillahi, bukan setakat beriman dengan Rasul, dan juga beriman dengan barang yang jaa silah ma, datanglah ia barang itu,
an Rasulillahi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasuli jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Apa yang dibawa datang Rasul? Bayan minal ahkami, daripada segala hukum-hukum syarak. Segala hukum-hukum syarak. Minal ahkami jar majrur min lil bayan. Bayan bagi ma. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, dan bermula barang yang membawa datanglah akan mereka itu umat oleh Rasul, fa'il. Kum maf'ulun bih. Ma mubtada'. Fakhudhuhu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Tu fakhudhuhu, fa jawab. Fa jawab tu khabar khudhuhu. Ma tu mutadamminu makna syarti, mengandungi makna syarat, maka khabar dia ada fa. Fakhudhuhu, maka mengambillah oleh mereka itu akan ma atakumur rasul. Wa ma nahakum, dan ataf istinah, dan bermula barang yang nahakum, yang mencegahlah akan mereka itu oleh Rasul, anhu, daripada nyonya barang, fantahu khabar, maka hendaklah mereka jauhi. Wa ma'na fakhudhuhu, dan bermula makna fakhudhuhu itu khabar, famtathilul amrahu, maka hendak berbuatlah oleh mereka itu akan suruhannya, surah Rasul. Fantahu, menjauhinya. Yang keempat itu. Yang kelimanya ialah sifat hati yang wajibnya, benda yang wajib dibuat oleh hatinya. Yang kelima ialah wat tasdiqu, ataf al-imanu, dan juga at-tasdiq, membenarkan. Ni benda yang wajib lah. Lagu mana membenarkan tu? Taswir bi an yaqulal qalbu, dengan sekira-kira bahawa berkatalah oleh hati, raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aku telah meredai dengan barang yang datang dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Bagi tangan dalam al-azkar sebut. Ini tasdiq. Jadi hati lah cakap gitu. Kalau mulut cakap gitu, hati tak cakap gitu, tak jadi juga. Jadi munafik lah. Dan yang sifat yang keenamnya ialah wal ikhlasu. Antara benda yang wajib dibuat oleh hati juga, ikhlas. Lawannya riak. Ikhlas tu pada mana? Ai fil amali, jar majrur, dalam amalan. Semua amalan. Sama amalan kebaikan lah. Tak ada lah orang kata, mu mencuri ni ikhlas ke tak? Takkan gitu pula. Ikhlas ni berkaitan dengan amalan soleh. Fil amali, ai fil amali salihi. Wahuwa, dan bermula dia ikhlas. Al-istinaful bayani. Seorang orang tanya, ma huwal ikhlasu? Apakah itu ikhlas? Wahuwa, dan bermula dia ikhlas. Mubtada khabar. Tasfiyatul qalbi minar riya'i. Menyucikan oleh hati, menyucikan akan hati, dhafat masdar kepada maf'ul, minar riya'i, jar majrur, daripada riya'. Riya' tu membuat satu amalan kerana nak melihatkan, memperlihatkan pada orang lain. Tu riya'. Memberitahu amalan kebaikan untuk supaya orang memuji dia, itu sum'ah. Tu. Qala al-Fudailu ibnu Iyadin, telah berkata oleh Fudail, fa'il, badal ibnu Iyadin mudhafu ilaih. Maqulul qaul, tarkul amali li ajli nasi riya'un, wal amalu li ajlihim syirkun, wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu minhuma. Tarkul amali, bermula meninggalkan akan amalan itu. Tarku mubtada, al-amali mudhafu ilaih. Tarkul amali idhafat masdar kepada maf'ul.
Li ajlin nasi, kerana manusia. Tinggal amalan kerana manusia. Tak mau lagi semayang Jumaat, takut orang kata aku rajin pula bayar. Tak mau lagi haji, aku takut orang panggil aku haji. Maka riya'un, itu riya'. Itu riya' dah. Wal amalu li ajlihim, dan bermula amal dengan kerana sebab mereka itu manusia, khabar syirkun, ialah syirik. Ay syirkun asgharu, syirik kecil. Ya, riya' juga. Meninggalkan amalan satu benda kerana orang, riya'. Membuat satu amalan kerana orang, juga riya'. Tu. Jadi tengah-tengah tu ikhlas. Iaitu buat tanpa nak kepada kerana orang. Wal ikhlasu, dan bermula ikhlas tu ayyu'afiyakallahu minhuma, khabar bahawa mengafiatkan, membebaskan akan dikau, maf'ulun bih, fa'il Allahu oleh Allah, minhuma, minar riya'i wasyirki, daripada riya' dan syirik tersebut, jar majrur. Hakahu Ramliyu, telah menghikayatkanlah akan dia, akan qaul al-Fudail ibni Iyadin, fa'il ar-Ramliyu, oleh Syekh Ar-Ramli dalam kitab Umdatul Rabih, muka surat 241. Al-Fudail ibnu Iyad ini ialah Al-Imam Abu Ali At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Marwazi, Syekhul Haram. Wafat tahun 187 Hijrah. Ini baru zaman salaf. Boleh tengoklah kitab Tazkiratul Huffaz oleh Imam Az-Zahabi, jilid pertama, muka surat 180. Yang ketujuhnya, perkara yang wajib dibuat oleh hatinya, wal yaqinu, ialah yakin. Apa yakin? Wa huwa, dan bermula dia yakin tu, al-amalu lillahi wahdahu, beramal kerana Allah, wahdahu, hal bagi Allah, ay munfaridan, hal kerana Allah tu tunggal. Ni buat tu kerana Allah lah. Buat tu kerana Allah. Buat tu kerana Allah. Tu. Al-munasibu, yang mana munasabah ia, Al-munasibu, mubtada. Bermula yang munasabah itu, khabar. Anna hadha, isim anna, bahwasanya ini, ay hadha, at-ta'rif bil yaqin. Ta'rif dengan yakin, al-amal lillahi wahda, beramal kerana Allah saja tu, itu khabar, tafsirun lil ikhlasi, mentafsirkan bagi ikhlas. Jadi munasabahnya dia bukannya definisi yakin lah. Yakin ni berkaitan dengan jazamnya seseorang tu terhadap sesuatu. Jadi al-amalu lillahi wahda tu lebih eloknya, lebih munasabahnya dia tafsir al-ikhlas, bukan yakin. Jadi bila begitu juga, huwa tu kita bolehlah. Kita boleh kata huwa tu kembali pada al-ikhlas. Kalau begitu. Tu. Wa ammal munasibu li tafsiril yaqini, dan adapun bermula perkara yang munasabah, mubtada, li tafsiril yaqini, untuk mentafsirkan akan yakin, idhafat masdar kepada maf'ul, fahuwa, jawab dia, huwa mubtada, kama, ay fahuwa sabitun, khabar mahzuf, maka bermula dia al-munasib ataupun tafsirul yaqin itu sabit ia, kama fassarahu syamsu ar-Ramliyu, seperti mana barang yang telah mentafsirlah akan dia, akan barang, fa'il oleh Syamsuddin Ar-Ramli, biqawli Syamsir Ramli, dengan perkataannya Syamsir Ramli. Lepas pada tu maqulu al-qaul, ataupun badal bagi biqawlihi. Begitu. Bi'an ya'taqidah, dengan sekira-kira bahawa beriktiqad, berkeyakinan ia seorang, biqalbihi, ay fi qalbihi, fi qalbi syakhsi, pada dalam hatinya itu, maf'ulun bih, dinal islami, akan agama Islam. Meyakini akan agama Islam tu maf'ul mutlaq, i'tiqadan, akan sebagai keyakinan yang sifat jaziman, yang teguh, putus. Lagi pula sifat kedua, khalian, yang bebas ia keyakinan itu, minasyukuki, jar majrur, daripada sebarang syak. Jamak taksir syakun.
ma'an nutqi beserta mengucapkan bisyahadataini dengan dua kalimah syahadah. Itu yang ditafsirkan Syamsuddin Ar-Rabli terhadap yaqin. Dia beriktikad tentang agama Islam sebagai iktikad yang putus dan bebas daripada sebarang syak serta mengucapkan dua kalimah syahadah. Dia bagi orang kafir lah mengucap dua kalimah syahadah tu. Ada orang Islam tak wajib ucap dua kalimah syahadah kecuali dalam sembahyang sahaja menurut mazhab Syafi'i. Wa qala aqiba dzalika, dan telah berkatalah ia Syamsuddin Ar-Rabli selepas daripada demikian itu demikian ta'riful yaqin. Mendefinisikan yaqin tu, ia kata begini, wa hadhihi haqiqatul mu'minil mahkumi bi imanihi wa najatihi minal khuludi fin nari. Dan bermula ini, tu. Ya hadhihi, asalnya hadha kembali pada yaqin, tapi nak ra'i khabar haqiqatu tu muannah jadi hadhihi. Dan bermula ini itu khabar haqiqatul mu'mini, hakikat orang yang beriman, jar majrur. Sifat al-mahkumi yang dihukumkan biimanihi dengan keimanannya. Keimanan mukmin tu yang dihukumkan dia akan mukmin tu dengan keimanannya. Wa najatihi, dan selamatnya mukmin itu minal khuludi, daripada kekal, jar majrur, finnari, dalam neraka. Tu. Jadi dengan sebab dia beriktikad dengan putus terhadap agama Islam, tak apa sebarang syak dan mengucap dua kalimah syahadah, dia akan bebas daripada duduk neraka selama-lamanya. Tu. Dan dia akan dihukumkan orang yang beriman. Seterusnya yang wajib bagi hatinya wan nadbu 'alal ma'asi, dan ataf al-iman atba ke atas belakang tadi tu, dan menyesal ke atas segala maksiat. Macam mana menyesal? Taswir bi an ay wa dhalika an-nadmu 'alal ma'asi musawwarun bi ay yahzuna, dengan sekira-kira bahawa sedih ia seorang 'alal maksiati ay li ajlil ma'asi, kerana sebab dosa yang dia buat tadi. Bukan itu sahaja, ataf yahzuna wa yatamanna, dan mengharapkan. Maf'ulun bih anna ma waqa'at, ma isim anna, waqa'at silah ma, minhu waqa'at ay waqa'at al-ma'asi, minhu daripada seorang tu, dan mengharapkan bahawasanya barang yang berlaku ia maksiat itu daripadanya berasa orang, lam taqa' khabar anna, tidak sama sekali berlaku ia maasi itu. Dia mengharapkan akan datang tak berlaku dah, tapi berlaku juga, taubat balik. Gitu kan. An-nadmu itu salah satu daripada rukun taubah. Yang kesembilannya yang wajib yang kepada dalam bahasa hati itu wattawakkulu 'ala Allahi, ataf al-imanu, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Qala Ar-Ramli, telah berkata oleh Syekh Ar-Ramli fa'il. Wa haqiqatuhu wa haqiqatut tawakkuli, dan bermula hakikatnya hakikat tawakal itu. Haqiqatu mubtada'hu mudhafu ilaih, khabar tarkul i'timadi, meninggalkan akan berpegang, idhafat masdar kepada maf'ul, ala ma siwallahi ta'ala, ke atas perkara yang selain Allah Ta'ala. Mudah ya. Itu tidak bergantung pada selain Allah. Tawakal lah. Tapi tawakal mesti diiringi dengan usaha. Bukan usaha dulu baru tawakal. Dan bukan tawakal sekatu bergantung. Dia usaha serta tawakal. Itulah kita Umdatul Rabih ke surat 242. Seterusnya yang ke-10 yang wajib dibangsa kepada hati itu kita buat wal muraqabatu lillahi, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apa mendekat diri itu? Wahia, dan bermula dia muraqabah itu khabar istidamatu ilmil abdi, berterusanlah pengetahuan hamba itu bittila'ir rabbi, dengan memerhati akan Tuhan, idhafat masdar kepada maf'ul, alaihi, bukan bittila'ir rabbi, ba tu
Ta'aluk pada ilmu tu. Berterusan mengetahui oleh hamba, mengetahui apa? Bittila'ir rabbi, dhafat masdar pada fa'il. Dengan memerhatinya oleh Tuhan alaihi alal abdi, ke atas hamba tadi, fi jami'i ahwalihi, pada kesekalian keadaan-keadaannya hamba. Tu dia panggil maqam muraqabah. Maqam musyahadah, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Maqam muraqabah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak mampu seolah-olah melihat Allah Ta'ala dengan mata hati, maka ketahuilah dia melihat kau. Itu muraqabah. Jadi dia mengetahui. Sentiasa dia tahu kata sekarang dia sedang diperhati oleh Allah. Segala kelakuan dia. Jadi itu ada muraqabah lillah. Kalau musyahadah, dia dalam hati dia, seolah-olah bila buat satu ibadat, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia buat dalam keadaan yang terbaik. Di kalangan yang terbaik. Di kalangan yang terbaik, ibadat dia semampu mungkin. Yang ke-11 dia perkara yang berkait yang wajib dalam hati, waridha 'anillahi, dan redha daripada Allah. Maksud redha dengan Allah apa dia? Wa huwa, dan bermula dia ar-ridha 'anillah, itu redha daripada Allah, sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Hak ni payah. Gembiralah oleh hati, dhaffa masdar pada fa'il, bima, gembira-gembira, bima ba ta'alluq ba pada surur, dengan barang yang qadallahu, yang telah menentukan oleh fa'il Allah, yakni menentu oleh Allah, dia akan walau kana murran, ay walau kana ma qadallahu ta'ala murran khabar kana. Meskipun adalah perkara yang ditentukan Allah Ta'ala itu pahit sekalipun. Jadi dia gembira. Tu bagi sifat hati. Redha dengan apa yang Allah tentukan. Janganlah mulut sebut redha Allah lah, hati duk sakit hati. Mana tak redha, sebab tu hidup kena tenang. Hidup bila tengok ada Allah Ta'ala, tenang. Masalah apa bagi, tenang, relax. Sebab apa? Semua tu ditentukan Allah Ta'ala laku. Orang tasawuf, orang sufi, dia benda yang sakit daripada Allah, dia rasa nikmat. Benda sihat daripada Allah, dia rasa nikmat. Ada masalah ke atas dia berasa nikmat. Tak ada masalah pun juga nikmat. Sama saja. Kerana dia tahu yang datang tu semua daripada Allah. Wa husnul dhanni billahi, dan membaik sangkalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun wajib juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alima anni dhu qudratin ala maghfirati dhunubi ghafartu lahu wala ubali ma lam yushrik bi syai'ah. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Jadi bila ada hadis Nabi, telah berfirman Allah Ta'ala, hadis kursi ya. Man alima, barang siapa yang mengetahui ia barang siapa, maf'ulun bih, anni, bahwasanya aku, isim anna, khabar, dhu qudratin mudhafu ilaih, mempunyai kudrat, ala, mempunyai kuasa, atas maghfiratiz dzunubi, idhafat masdar kepada maf'ul, atas mengampunkan akan segala dosa. Jawabnya, ghafartu lahu, niscaya mengampunilah oleh aku baginya, bagi man itu. Wala ubali, dan tidak memperdulilah oleh aku akan malam yusyrik, selama mana tidak sama sekali bersyirik ia man bi, dengan aku, maf'ul bi syirik, syai'an, akan sesuatu. Selagi mana tak syirik lagi, itu aku boleh ampun dosa dia. Dengan syaratnya dia tahu, dia husnul dhan, berbaik sangka bahawasanya Allah Ta'ala mampu mengampunkan segala dosa walaupun sebanyak buih lautan. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Rawahu Tabrani, dalam riwayat akan hadzal hadis oleh Imam At-Tabrani, wa ghairu Tabrani. Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, hadis yang ke-11,615, dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Kitabut Taubati wal Inabah, hadis yang ke-7,676. Daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, marfu' sampai sanad pada Nabi. Wa qala Al-Hakim, telah berkata Hakim dalam hadis ini, sahihul isnadi wa lam yukhrijahu. Dia sahih sanad dia, dan tidak sama sekali dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Wa qala kemudian kata musannif rahimahullah, kadzal mazkuri fil badril munir. Begitulah yang ada dalam kitab Al-Badrul Munir,
Muka surat 223. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, ya Nabi, husnul dhanni min husnil ibadati, ay husnul dhanni sabitun min husnil ibadati. Husnu mubtada, al-dhanni mudhaf ilaih, khabar mahzuf, min husni jar majrur, wa huwa mudhaf, al-ibadati mudhaf ilaih. Bermula berbaik sangka itu, berbaik oleh sangka itu adalah ia, sabit ia daripada sebaik-baik ibadah. Ibadat paling baiknya adalah husnul dhan, tu ibadat juga. Tu. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatlah akan hadzal haditha oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, Kitabud Da'awati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-3959 daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dan daripada Anas radhiyallahu taala anhu, qala, telah berkata ia Anas, maqul qaul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengarlah oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal Rasulullah, hal keadaan bersabda, ya Rasulullah. Maqul qaul bagi yaqul, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, hadis kursi, ya bena Adam, ibna munada, Adama mudhafu ilaih, mamnu' min as-sarf. Wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka, sesungguhnya engkau, isim inna, khabar, selama mana da'autani, da'autani, memohon oleh engkau akan daku, warajautani, dan mengharap ia oleh engkau akan daku, niscaya jawabnya, ghafartu laka, mengampunlah oleh aku bagi engkau, ala ma kana, atas apa yang ada ia ma, minka, daripada engkau, yakni apa yang kamu buat dosa, aku ampunlah aku. Wala ubali, dan tidak mempedulikan ia oleh aku. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai, jikalau sampailah fa'il oleh dosa-dosa kau, maf'ulun bih, akan awan-awan langit, tinggi, banyaknya dosa tu, summa astaghfartani, kemudian meminta ampun oleh engkau akan aku, itu fa'il maf'ul, jawab, ghafartu laka, niscaya mengampunilah oleh aku, laka bagi engkau, ala ma kana minka, atas barang yang adalah ia barang itu, minka, daripada engkau. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, Kitabud Da'awati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-3880 daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an. Kaza fi Jala'il Qulubi, begitulah yang berada dalam kitab Jala'il Qulub, muka surat 94 dan 95. Wa qala al-Fushani, dan telah berkatalah oleh Imam al-Fushani, yakni dalam kitab Al-Majalisus Saniyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, muka surat 123, farraja'u, maka bermula mengharapkan itu, ar-raja' tu ialah khabar husnul dhanni billahi, berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, fi qabuli ta'atin, pada menerima ketaatan yang Allah Ta'ala suruh buat. Sifat taat tu yang wufiqat, yang diberi taufik akan dia, akan wufiqta, yang diberi taufik akan dikau, laha, baginya, bagi taat. Berbaik sangka dengan Allah Ta'ala pada menerima ketaatan yang diberi taufik oleh Allah untuk buat taat. Au maghfirati ataf qabuli, ataupun husnuzan dengan Allah pada mengampunkan, maghfirati sayyiatin, mengampunkan segala kesalahan, tu betul yang bertaubatlah, sifat sayyi'ah, yang bertaubatlah oleh engkau, minha, daripadanya, daripada sayyi'ah itu. Jadi sama Allah husnuzan tu berlaku nisbah pengampunan dosa dan nisbah Allah Ta'ala beri taufik untuk buat ta'ah. Intaha. Tu. Kemudian, wa husnul dhanni bi khalqillah, bukan husnul dhan dengan Allah saja, husnul dhan dengan makhluk Allah. Khalqi bi ma'nal makhluk, min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Jadi husnuzan dengan makhluk lain pula, iaitu wahwa, dan bermula dia khalqul
husnul dhan bi khalqillah tu tarku su'il dhanni. Gitu balik. Meninggalkan akan sangkaan buruk. Sangkaan. Apa-apa jasa sangkaan yang buruk kena tinggal. Bil ghairi, pada orang lain. Ini wajib. Bila qarinatin, yang mana kalau kita ada zan dan sangkaan-sangkaan itu, bila qarinatin, kalau tidak ada sebarang bukti, tidak ada sebarang petunjuk yang taqtadihi sifat, yang memberi fahamlah ia qarinah itu, ia akan su'adzan, akan buruk sangka. Yang tidak membawa kepada buruk sangka tu, tiba-tiba buruk sangka. Itu dia panggil su'uzzan dengan makhluk. Husnuzannya ialah dia meninggalkan sangkaan-sangkaan tersebut, yang mana sangkaan dia itu tak ada bukti. Tak ada bukti yang jelas. Tidak ada qarinah yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas, dia buat sekian-sekian. Kita sangka dia begitu pula. Itu su'uzzan. Idh ta'liliyah. Kerana huwa bermula dia, su'uzzan tu. Al-hamilu. Menanggung ia, membawa ia seorang tu alal lamzi, ke atas celah. Jadi su'udzan tu membawa ia su'udzan tu alal lamzi, ke atas mencela. Wa huwa, dan bermula dia al-lamzu itu, apa dia? Lamzu isyaratul mustahzi'i khabar. Mengisyaratlah oleh orang yang mengeji itu, bilisanil mustahzi'i, dengan lidah orang yang mengeji itu, bima yafhamuhu, dengan barang yang memberi faham ia mahu akan dia, akan al-istihza, akan al-lamzi itulah, iaitu celah tu. Jadi kalau orang tu su'ullah dengan orang tu, akan bawa kepada seorang itu mencela orang lain, menganggap orang lain tu buruk dan sebagainya, dengan sebab su'ullah yang kita ada yang tak ada bukti pun, tak ada qarinah. Afada dzalika ar-Ramli, telah beri faedah akan demikian tersebut itu fa'il ar-Ramli oleh Imam ar-Ramli dalam kitab Umdatul Rabih muka surat 650. Lepas tu caranya macam mana nak husnul dhan tu? Wa tariqu husnul dhanni bil khalqi. Bermula cara husnul dhan dengan makhluk itu, khabar adamul isra'i, tidak memperdulikan lisa'i, kepada orang yang bawa berita tu. Al-washi, penghasut, wan-namamu, dan wan-namami, dan juga orang yang adu domba. Dia tak peduli. Kalau kita dengar cakap dia, kita peduli, habis cerita kita ni bodoh kita ni. Kena hasutan setan, iblis itu ya. Itu jangan ditipu oleh setan. Kama qalahu sahibu jala'il qulubi, seperti mana telah mengatakan akan oleh sahib pengarang kitab Jala'il Qulubi, surat 64. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, telah berkata oleh Sufyan ats-Tsauri, az-zannu dhannani, bermula sangka ni dua sangka, khabar. Ahaduhuma ahadudz dhannaini, bermula salah satu daripada dua zan itu, khabar. Ithmun, dosa. Mana yang dosa? Wahwa, dan bermula dia az-zannu, yang bawa pada dosa tu, ayyadhunna wa yatakallamu bihi wa yatakallama bihi, ataf yadhunna. Dia berzan, dia bersangka-sangka dengan orang tu, dan bercakap-cakap ia seorang dengan zan dia tadi. Itu dosa. Wal akharu, dan bermula hak lain pula, laisa bi ithmin, bukanlah ia az-zannu tu dosa, ba zaidah. Wahwa, dan bermula dia zat yang tidak berdosa tu, ayyadhunna, bahawa bersangka ia seorang, wala yatakallama bihi, ay bidhanni, dan tidak bercakap-cakap berkaitan dengan zat dia tu. Dia sangka orang tu sekian-sekian, dia tidak meneruskan perbualan, percakapan terhadap sangkaan teruk dia tu pada orang tu. Jadi kena sebanyak mungkin husnul dhan dengan orang lain, supaya bila kita ni husnul dhan dengan orang, hati pun tenang. Saya ambil cara pasal orang. Ni ambil cara pasal orang. Lah kali dia yang masalah, dia yang timbul masalah. Benda yang tak ada masalah jadi masalah. Tu pelik. Tak tenang hidup. Hakahul Baghawi, telah menghikayatlah akan al-mazkur oleh al-Baghawi, oleh Imam al-Baghawi, telah menghikayat kataan Sufyan ats-Tsauri itu oleh Imam al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah
jilid 13 muka surat 110. Dan yang ke-13 pula, wa ta'zimu sya'airillahi. Benda yang wajib dibangsa pada hati itu ialah mengagungkan akan syiar-syiar Allah. Ai a'lami dinihi, iaitu panji-panji agama Allah Ta'ala. Jadi syiar banyak. Azan syiar, masjid syiar, majmu'ah syiar. Masjid surau. Wal muradu bisya'iri, dan bermula perkara dikehendaki dengan syiar-syiar itu khabar al-mawadi'u, tempat-tempat sifat allati yang mana yuqamu didirikan fiha padanya, pada allati naik fa'il ad-dinu, akan agama. Masjid, surau. Tu afada dzalika, telah memberi faedah akan demikian al-mazkur min ta'zimi sya'airillahi fa'il Sulaimanu al-Jamalu. Sulaiman Jamal, iaitu Sulaiman Jamal tu dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah, hasyiah ke atas tafsir Al-Jalalain. Wa syukru ala ni'amillahi, dan bersyukur. Ini yang ke-14. Yang ke-14 wajib bangsa hatinya bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah. Ala ni'ami jar majrur Allahi mudhafu ilaih. Apa itu mensyukuri nikmat Tuhan? Wa huwa, dan bermula dia syukur, khabar zikrun ni'mati wa zikru mu'tiha ma'an. Mengingati akan nikmat, idhafat masdar pada maf'ul, zikru khabar an ni'mati mudhafu ilaih, ataf wa zikru mu'tiha, dan menyebut dan mengingati akan orang yang memberikan akan nikmat itu, iaitu Allah, ma'an, serta sekali. Ma'an ay mujtami'an, sekaligus. Tu. Yang mengingati nikmat tu, dan mengingati benda yang diberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Allah Ta'ala. Tu syukur. Kama afadahu Sulaimanul Jamalu, seperti mana telah beri faedah akan demikian itu oleh Sulaiman Al-Jamal. Cuma pentahqiq kata lam aqif alaih, aku tak jumpa cakap itu. Wa qala Ramli, telah berkata oleh Ramli dalam kitab Umdatul Rabih muka surat 242, wa huwa, dan bermula dia syukur itu ialah as-sana'u 'alal mun'imi, khabar memuji ke atas zat yang memberi nikmat, iaitu Allah. Fi muqabalati in'amihi in'amil mun'im, pada imbalan balas memberi nikmat oleh pemberi nikmat. Jadi Allah Ta'ala beri nikmat, jadi balasannya kita puji. Imbalan balasnya kita puji. Yang mana puji itu boleh jadi dengan lidah, ataupun dengan anggota, ataupun dengan hati. Maka dia kata wa yakunu sana'u bil lisani. Boleh jadi adalah ia puji itu sabitan khabar mahzuf dengan lisan, lidah. Wal jawarihi ataf, dan dengan anggota ataf. Wal qalbi, dan juga dengan hati. Maka fasyukrul lisani, maka bermula syukur lisan itu khabar at-tahaddutsu bin ni'ami litsana'i 'ala Allah Ta'ala, bercakap-cakap tentang nikmat-nikmat untuk memuji ke atas Allah Ta'ala. Ini puji alhamdulillah allazi dan sebagainya. Wa syukrul jawarihi, dan bermula syukur anggota itu, wa istina syukru mubtada al-jawarihi mudhafu ilaih khabar isti'malu al-jawarihi isti'malu ni'am, menggunakan akan nikmat itu, idhafat masdar pada maf'ul, fi ta'atillahi, pada mentaati Allah Ta'ala, wajtinabu ma'asihi, dan menjauhi akan segala maksiat-maksiat Allah Ta'ala. Jadi dia menggunakan nikmat itu untuk taat, bukan untuk maksiat. Itu syukur dari seluruh jawarih. Jadi syukur tu lebih umum lah. Boleh pergi ke lisan, boleh pergi pada hati, boleh pergi kepada perbuatan. Yang seterusnya, yang ke-15, benda yang wajib dilaksanakan pada hatinya, was-sabru, dan bersabar ala ada'i ma aujaballahu, bersabar ke atas menunaikan akan barang, idhafat masdar kepada maf'ul, silah aujaballahu ay aujabahullahu, yang telah mewajibkan akan dia akan ma oleh Allah Ta'ala. Tu kalau kita nak buat, ma tu ma mausuliyah. Kalau ma tu ma masdariyah, ay ala adai ijabillahi. Apa itu sabar atas menunaikan taat? Wa huwa, dan bermula dia as-sabru ala adai ma aujabahullah tu ialah habsun nafsi ala masyaqqati adaihi adai ma aujaballah, iaitu menahan oleh diri, fa'il idhafat masdar pada fa'il, ala masyaqqati adaihi, ke atas kesusahan melaksanakan benda yang diwajibkan Allah. Payah, susah payah nak sembahyang bangun subuh, dia tahan.
nak puasa lapar tu dia tahan. Itu sabar. Wasabru, dan juga sabar amma harramallahu, daripada barang yang mengharamlah ia fa'il oleh Allah. Ai harramahullahu, kalau ma mausuliyah, ma masdariyah, amma harramahullah, ai amma ai an tahrimillah, daripada pengharaman Allah Ta'ala. Wa huwa, dan bermula dia as-sabru amma haramallah, ialah khabar habsun nafsi, menahan oleh diri, ala masyaqqati ijtinabi ma haramallah, ke atas kepayahan menjauhi perkara yang Allah larang. Payah tu. Nak berzina, payahnya lah nak tahan diri daripada zina tersebut. Payah nak tolak zina tu, tahan diri. Payah nak tolak daripada mencuri, tahan diri. Qala Sulaimanul Jamal, telah berkata oleh Sulaiman Jamal, ni pun lam aqif alih, aku tak jumpa apa disebut ni. Wasabru ala tarkil ma'asi ta'atun, dan bermula sabar ke atas meninggalkan akan maksiat, itu khabar. Ta'atun ialah ta'at. Walaupun tak jumpa perkataan dia, tapi perkataan dia betul lah. Sebab sabar tu sendiri sifat yang dituntut oleh Allah Ta'ala, wajib ke atas seseorang, maka jadi pahala juga. Wasabru ala ma batalaka Allahu bihi, dan bersabar ke atas barang yang memberi bala akan engkau, maf'ulun bih fa'il, Allah oleh Allah, bihi dengan dia, dengan ma, ujianlah. Minal masaibi, apa ma batalaka Allah, bayan bagi ma, daripada segala musibah-musibah, ujian-ujian, terbakar rumah, mencuri dan sebagainya, wal'iyadzubillah. Maka wahwa, dan bermula dia sabar begitu tu, habsun nafsi anil jaz'i, menahan diri daripada kerisauan, kesedihan. Allah habis dah terbakar apa benda ni semua ni. Jadi menahan diri daripada kerisauan, kesedihan yang berlaku tadi, atas musibah yang Allah berikan, sakit dan sebagainya. Wa qala sahibut ta'rifati, dan telah berkata oleh pemilik pengarang kitab At-Ta'rifat, iaitu Imam Al-Jurjani, muka surat 131. Dia kata wahwa, dan bermula dia sabar ke atas perkara yang Allah beri bala, yang beri ujian beria, ialah khabar tarkus syakwa, meninggalkan mengadu-ngadu, idhafat masdar kepada maf'ul, min alamil balwa, daripada kesakitan benda yang dialami itu, li ghairillah, kepada selain Allah. Meninggalkan mengadu-ngadu. Mana kita mengadu Allah dulu baru makhluk, bukan mengadu makhluk dulu baru Allah. Itu sakit ni nak jumpa doktor, sebelum jumpa doktor mengadu pada Allah Ta'ala dulu supaya disembuhkan dan sebagainya, baru jumpa ikhtiar dengan makhluk. Begitu. Liqaulihi intaha kalamu sahibit ta'rifat. Liqaulihi ta'ala, kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabak, bersabarlah oleh engkau ke atas barang yang menimpa ia barang akan engkau. Inna dhalika sabra tu, kerana sesungguhnya demikian sabar, min azmil umuri, sebahagian daripada perkara-perkara yang teguh. Yang teguh ni yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sabar. Surah Luqman ayat 17. Wa azmil umur, dan bermula perkataan azmil umur itu ialah muhkamul umur, wa mutqanuha mutqanul umur, iaitu perkara-perkara yang kukuh, perkara-perkara yang teguh. Wa yakfi fi fadli sabri, dan memadailah pada fadilat bersabar itu. Fadilat sabar tu apa dia? Memadailah kita guna satu hadis khabarus sahih, fa'il yakfi khabarus sahihaini, oleh khabar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari riwayat dalam Sahih Bukhari, Kitabuz Zakati, Babul Isti'fafi 'anil Mas'alah, hadis yang ke-1492, dan hadis Sahih Muslim, Kitabuz Zakati, Babu Fadli Ta'affufi was Sabri, hadis yang ke-2471, daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma u'tiya ahadun, tidak diberikan akan seseorang, syai'an maf'ulun bi, u'tiya muta'ani dua maf'ul, ahadun naik fa'il, syai'an maf'ulun bi, huwa, yang mana sifat, jumlah tu sifat syai'an, yang mana bermula dia syai' itu, khairun khabar, terlebih baik lahu, baginya, bagi ahad,
Wa awsa'u ataf khabar, dan lebih luas minas sabri, daripada sabar. Tidak ada diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas melainkan sabar. Sabar itulah yang lebih baik bagi seorang. Tu. Hakahu Syamsur Ramli telah menghikayatkan akan dzalikal hadis oleh Imam Ar-Ramli dalam kitab Umdatur Rabih, muka surat 241 hingga 242. Dan yang ke-16-nya, benda yang wajib bagi hati, wathiqatu ayil i'timadu. Fiqah, yakni berpegang teguh birrizqi, dengan rezeki. Jadi percaya, fiqah, percaya dengan rezeki. Pegang sungguh dengan rezeki yang diberikan Allah. Wa huwa, dan bermula dia rezeki itu ialah ma saqahu Allahu ilal hayawani fantafa'a bihi bil fi'li. Barang yang memberikan akan dia akan barang oleh Allah Ta'ala kepada benda yang hidup, ilal hayawan jar majrur, kemudian fantafa'a, kemudian mengambil manfaat ia hayawan, bihi dengan dia, dengan masaqahullah, dengan apa yang Allah beri itu, bil fi'li, secara sungguh. Mana dapat sungguh dan contoh makan. Allah Ta'ala beri makan dan makanan tersebut dimanfaatkan dengan makan secara sungguh. Lalu tu juga dia makan. Bukan bil quwah, bil fi'li. Maka fashamila rizqu, maka merangkumilah oleh rezeki itu maf'ulun bih al-ma'kula, akan benda yang dimakan, makanan, wa ghairahu, dan selainnya selain makanan, mimma, daripada barang, intafa'a bihi, mengambil manfaat ia hayawan, bihi dengan dia, dengan ma. Apa-apa saja yang beri manfaat itu dipanggil rezeki. Jadi sebab tu rezeki ada halal, ada haram. Benda tu beri manfaat tapi di sudut haram, rezeki haram. Itu. Afadahu Abdus Salami, telah beri faedah akan demikian itu oleh Abdus Salam dalam kitab Ithaful Murid Syarah Jauharat Tauhid, muka surat 398. Wal muradu bidzalika, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan demikian itu, demikian as-siqah birizqi, fiqah, percaya dengan rezeki itu apa? Yakni al-wuthuqu billahi, percaya khabar dengan Allah, wa raja'u rizqi minhu, dan mengharapkan rezeki, maf'ulun bi, idhafat masdar pada maf'ul, mengharapkan akan rezeki itu minhu minallah, mengharapkan rezeki hanya daripada Allah, bukan daripada selainnya. Yang kita usaha dapat gaji ni hanya usaha ikhtiar, hakikatnya Allah yang beri. Lianna ru'yatar rizqi minal kasbi. Lianna ru'yatar rizqi. Rizqi al-wuthuq billah raja' wa raja'u rizqi. Betul lah. Wa raja'u rizqi. Rizqi dengan rizqi lain. Rizqi ni pemberian. Rizqi itu benda yang kita dapat. Benda yang kita dapat tu rizqi. Rizqi, razqan, Allah Ta'ala memberi rezeki. Perbuatan masdar memberi rezeki itu, ar-razqu. Ar-rizqu tu benda yang kita dapat, hasil rezeki Allah Ta'ala. Lianna ru'yatar rizqi, kerana bahawasanya melihat akan rezeki itu minal kasbi, melihat akan rezeki yang kita dapat tu minal kasbi, daripada usaha yang kita buat, khabar. Haqiqatu kufrin, hakikat kufur. Tu dia. Jangan sampai tahap meyakini bahawasanya yang beri rezeki itu adalah perbuatan usaha kita. Jangan. Tapi itu semua Allah Ta'ala saja. Kita buat begitu hanya untuk usaha, kerana Allah suruh usaha saja. Afadahu Suhaimi, telah beri faedah akan demikian itu oleh Imam As-Suhaimi dalam kitab Hasyiah Al-Suhaimi ala Syarhil Hudhudi. Dalam kitabnya Al-Muqtadi bi Syarhil Hudhudi, ala Syarhil Hudhudi. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rizqa, kerana sesungguhnya rezeki itu, la yatlubul abdah, rezeki itu lam muzahliqah, khabar inna, menuntut ia rezeki akan hamba, rezeki akan dicari, rezeki akan dicari berdasarkan perintah Allah, kama yatlubuhu ajaluhu, seperti mana menuntut akan dia akan al-abda itu oleh ajalnya. Ajalnya pun akan dicari dia. Sampai masa ajal tu mari. Sampai masa rezeki itu datang. Tu. Rawahul Baihaqi, telah meriwayatkan akan hadal hadis Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu wa ghairul Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab Syu'abul Iman, jilid pertama, muka surat 411, hadis yang bernombor 1147, daripada hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Dan juga ada hadis tersebut dalam kitab yang sama,
dalam kitab yang sama, hadis yang ke-1148, ini hadis lepasnya saja, tapi secara mauquf, dan dia mengatakan wa hadza ashah. Kemudian seterusnya yang wajib bagi hati wattihamun nafsi, wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.